15 tahun, saya tak minta duit RM1 pun pada mak ayah saya. Saya susah, saya pergi asrama masuk sekolah saya daftar sendiri. Saya bawa baldi, saya pergi sekolah, saya daftar. Saya tengok semua orang datang dengan mak ayah dia. Saya naik bas sendiri. Mak ayah saya nak hantar. Saya cakap kat dia orang, mak ayah tak payah hantar. Ebi nak belajar pergi sendiri. Kena bayar apa-apa kena. Tak apa mak, semua dah ada orang bayarkan. Semua tak ada bayar apa-apa pun. Saya tipu mak ayah saya. Tahu tak sebab apa? Saya tahu dia orang tak ada duit, saya tak nak susahkan dia. Saya masuk asrama, saya jumpa semua orang, saya buat muka tak malu, saya kata nanti ayah saya datang bayar cikgu. Saya tipu cikgu tu, saya sedih. Sambil saya pusing, saya lap air mata saya sebab saya terpaksa tipu cikgu saya. Sebab saya tak ada duit nak bayar. Adik-adik semua, kawan-kawan saya pergi sekolah, semua pakai stokin. Saya stokin pun tak ada. Tahu tak sebab apa saya tak pakai stokin? Saya tak ada duit nak beli stokin. Kawan-kawan ada buku, saya tak ada buku duit nak beli buku rujukan. Saya selalu pinjam buku kawan-kawan saya. Kat kelas, kawan-kawan saya ada pen. Saya pen pun tak ada. Kawan saya bagi saya pinjam pen. Sampai sekarang saya ingat siapa pernah pinjamkan saya pen. Bila kat asrama, diorang pergi makan, pergi bandar, makan-makan, dik. Abang, jangan main bang. Adik. Awak nak bercakap? Pandang muka saya. Lepas tu adik tahu tak apa jadi? Saya... Masa tu kawan saya pergi bandar, dia orang makan sedap-sedap, saya tak ada duit nak makan. Saya pun duduk sorang-sorang. Saya nangis kata, ya Allah, saya nak makan macam kawan-kawan saya, tapi saya tak ada duit. Ya Allah, kalau ada pahala untuk lapar saya pohon beri hidayah pada keluarga saya semua sekali dapat kenal engkau. Adik-adik semua, sampai satu hari saya teringin nak belajar luar negara. Saya tak ada duit, saya sembahyang hajat kat masjid. Saya hari-hari macam tu. Sampai hari peperiksaan keluar keputusan periksa, kan tak boleh ambil result kalau belum bayar yuran-yuran tertentu. Cikgu saja hold sikit kan, supaya yelah kalau tak ada orang tak nak bayar, ada duit tapi tak nak bayar. Cikgu tak tahu saya susah. Saya sembahyang hajat. Semua orang ambil result, saya sembahyang hajat. Sembahyang hajat. Lepas tu saya pergi kat bilik kerani asrama. Cikgu, puan, saya panggil kak sekian, ada saya bawa duit sikit tapi tak cukup nak bayar semua. Saya kerja masa lepas habis tu SPM tu, saya kerja, jadi saya dapat duit tapi tak cukup nak bayar. Saya duduk situ, saya tanya berapa lagi saya kena bayar. Tahu tak kakak tu kata apa? Ebi, dah ada orang bayar semua yuran-yuran Ebi. Saya terus nangis. Siapa bayar? Orang tu cakap jangan beritahu kat Ebi. Saya pun tak tahulah. Lepas tu kan dik, saya nak belajar jauh, saya tak ada duit nak beli tiket. Ada pakcik tu bagi saya duit, saya seronok. Tapi saya kata saya tak nak ambil duit orang macam tu, saya nak hutang. Saya kalau kenal orang bagi duit, saya hutang. Saya tulis kat surat, kertas, saya dah bayar hutang dia. Adik-adik semua saya ringkaskan, saya musim sejuk kat Pakistan, saya tidur atas guni. Masa berdakwah tu, saya tidur atas guni, susah. Saya baju sekeping je, ada orang bagi balutkan badan saya. Sampai sekarang saya simpan kain sleeping bag alas tidur tu. Saya rasa tu hutang budi. Cikgu mula dakwah saya, Cikgu Muhammad Noor bin Jaafar, yang bagi saya selimut tu nama dia Prof. Hanif Muhammad Tahir. Dia kena kanser, rawatan dia dekat sebelah ni, dekat HUKM sebelah ni. Saya sayang dia. Sampai hari terakhir saya ziarah dia, masa dia sakit, dia tengah terbaring. Adik tahu tak dia kata apa? Suara dia tak keluar. Dia jadi kurus kering, banyak kali operation, dia kena kanser. Dia tak keluar suara. Tapi tiba-tiba adik tahu tak apa jadi? Suara dia tak keluar. Dia bangun, tahu tak dia kata apa? Ebi, pakcik tak tahu berapa hari lagi tinggal hari dalam hidup pakcik. Pakcik, banyak lagi orang yang pakcik tak dakwah. Ebi, kalau pakcik mati, siapa lagi nak buat dakwah ni? Dia tanya saya, dia nangis. Ebi, kalau pakcik mati, siapa nak buat dakwah ni? Nanti apa pakcik nak jawab ke Allah? Anak-anak muda rosakkan hidup dia. Anak-anak muda tak semayang. Anak-anak muda hancurkan diri dia. Islam, orang tinggalkan amal Islam. Masjid-masjid kosong. Apa pakcik nak jawab ke Allah? Ramai orang mati tanpa agama. Tak lama lepas tu, pakcik Prof. Hanif Muhammad Tahir meninggal dunia. Adik semua dia bagi saya kain kali pertama. Dia memang macam tu. Di tengah malam, dia kejut saya, dia bagi air 1 botol kat masjid. Dia kata, Ibit, bangun. Pergi semayang nangis-nangis. Kuat-kuat nangis macam Nabi. Lepas tu minum air ni banyak-banyak. Nanti kau sakit. Kerja dakwah ni sedih. Banyak ujian. Jadi kena banyak minum air banyak-banyak. Sampai sekarang saya ingat. Saya masa macam apa kaitan dia?
Nanti kau nangis banyak, jadi minum air banyak-banyak supaya kau terus sehat, supaya boleh terus nangis untuk manusia ni. Saya jarang cerita pasal Haji Hanim tu. Dalam buku saya tu ada saya tulis buku baru tu, 11 amalan kaya. Dalam satu bab bahagian belakang tu, saya dengan dakwah jadi kaya. Ada orang dia tak kaya, tapi sebab dakwah tu dia macam orang kaya, suka tolong orang sana sini. Ada satu tajuk tu, part tu, adik pandang saya jangan cakap. Dekat situ saya tulis apa tau? Prof Hanim Muhammad Tahir. Salah satu, ada 11 amalan. Salah satu tu ada satu part kecil, saya tulis Prof Hanim Muhammad Tahir. Saya tulis nama dia tu pun saya sedih. Saya tahu saya kata apa. Sebab nama pak cik ni dalam buku ni, insya-Allah buku ni mesti laku, laris. Sebab saya tak tahu kenapa. Saya cuma selalu fikir apa yang datang dalam hidup saya kerana doa-doa orang tertentu. Saya selalu sangka begitu. Baik, adik semua duduk baik-baik, jangan cakap. Biar kawan awak, tak payah tengok kawan awak tak payah nangis. Tapi pandang muka saya. Lepas tu kan adik, saya ringkaskan, tiba-tiba saya balik, gaji saya yang pertama 700-800 ringgit. Semua duit gaji tu, saya bagi dekat mak saya. Saya duduk masjid. Masa saya duduk masjid, dek, kadang-kadang ada masjid tu halau kat KL ni. Saya pergi masjid lain, saya tak marah masjid tu. 4 tahun lepas, rezeki saya jadi mudah. 4 tahun lepas, rezeki saya jadi mudah. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba ada saya masuk radio begitu begini, ramai orang kenal saya. Sebelum tu kalau awak nak tahu, saya pergi ceramah mana-mana, saya kena halau. Saya kalau pergi mana-mana kat kementerian apa-apa, dek, saya punya proposal tu kena campak dalam tong sampah. Saya pergi interview mana-mana, hari-hari orang hina janggut saya. Saya dah biasa pada kecil, sampai saya remaja. Pernah ada orang jadikan saya contoh bukan-bukan. Ada orang tarik janggut saya, kata ada bom kat janggut saya. Awak mungkin rasa macam lucu. Saya pun tak minta macam tu. Mungkin bahagian hidup saya. Dan kerana tu mungkin saya banyak belajar daripada dia, daripada apa yang Allah uji. Adik semua, 3 tahun lepas saya bagi duit kat mak saya. Rezeki saya mudah, 10,000 saya dapat. Adik tahu tak apa saya buat, dik? Saya pergi kampung asli. Semua pandang saya, jangan cakap. Hormat kawan-kawan lain. Haris, Irfan, hormat kawan-kawan lain. Semua orang semua sekali. Hari Irfan bagus, nangis lah. Semua sekali, jangan kacau kawan-kawan sebelah. Semua baik. Lepas tu kan, dik, saya pergi masjid. Saya pergi dakwah kat belah jauh sikit, orang asli. Adik tahu tak apa jadi kampung asli tu? 90% hidugam. Budak kecil-kecil macam awak. Saya kesian kat dia orang. Tiba-tiba adik saya SMS. Itulah hari yang paling sedih dalam hidup saya. Bit, mak sakit jantung. Saya terus nangis tak berhenti. Saya tak pernah sangka mak saya akan sakit macam tu. Mak saya tak boleh bangun. Saya reply ke adik saya, Bit, balik sekarang. Tiba-tiba dek, mak saya telefon saya. Bit, mak saya tengah sakit. Kalau Bit balik, Bit anak derhaka, mak tak maafkan Bit. Saya terus nangis tak berhenti. Mak, kenapa cakap Bit derhaka? Mak saya kata, Bit, dulu ada, kalau mak nak Bit teruskan dakwah tu. Mak, Bit nak jaga mak. Bit nak mandikan mak. Nak urus mak. Mak saya kata, Bit, kalau Bit tak balik, ramai adik-beradik lain boleh tolong urus mak. Tapi mak nak tanya, air mata darah Nabi mengalir dalam dunia. Awak pernah tak tengah malam teringat? Ada seorang lelaki nama Nabi Muhammad menangis untuk awak semua. Siapa sayang Nabi Muhammad? Angkat tangan. Turun tangan. Dengar baik-baik ni. Awak jangan pernah puji purja mana-mana pemain bola, mana-mana artis, mana-mana model, mana-mana idola manusia hari ini. Jangan pernah awak puji mana-mana orang lebih daripada lelaki ni. Ini lelaki yang sebenar paling sayang awak dalam dunia. Paling banyak menangis untuk awak semua. Dan dia sayang mak ayah kita. Dia sayang keluarga kita. Dia berjuang habis-habisan untuk kita semua. Nama lelaki itu ialah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak nak mimpikan orang, ini orang yang patut awak mimpikan. Kalau awak nak puji orang, nama beliau Nabi Muhammad. Kalau awak nak sanjung orang, nama beliau Nabi Muhammad. Kalau awak nak tahu orang paling sayang awak dalam dunia, nama dia Nabi Muhammad. Orang ni siang malam nangis untuk kita. Tapi nama ni orang Islam hari ni lupakan. Awak sanjung pelakon, awak sanjung, tak salah, dia orang semua baik. Bukan saya suruh benci, tak. Awak sanjung, puji nama orang siang malam. Tapi awak tak sebut nama lelaki ni. Awak berdosa, zalim. Saya berdosa, saya zalim kalau tak sebut nama lelaki ni. Nama lelaki ni Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik semua, saya ringkaskan. Mak saya tak bagi saya balik. Bit, mak nak Bit terus buat dakwah. Teruskan hidupkan agama. Nanti balik jumpa mak.
Saya nangis dik. Adik tu apa saya buat? Mak, letak pipi mak kat telefon, Ebi nak cium. Saya betul-betul nak cium pipi mak saya. Saya rindu mak saya. Awak rindu tak mak awak? Saya rindu mak saya. Mak, letak tangan mak kat telefon, Ebi nak cium. Awak dengar baik-baik apa saya cakap. Dengar baik-baik. Ada satu hari nanti dalam hidup awak, awak begitu rindu nak cium mak awak. Awak terlalu rindu nak dengar dia cakap sayang kat awak. Awak rindu nak dia peluk awak. Awak rindu nak pegang kaki dia. Awak rindu nak cium kaki dia. Saya rasa perasaan tu 4 tahun yang lepas buat kali pertama. Saya rindu nak cium mak saya. Kali pertama. Sebelum tu saya tak pernah teringin nak cium kaki mak saya. 4 tahun lepas, perasaan tu datang. Tiba-tiba datang daripada hati saya nak cium mak saya. Saya nangis-nangis, saya kata, mak, letak pipi mak kat telefon, Ebi nak cium. Adik tahu tak apa saya buat? Adik sambil nangis, awak dengar apa saya cakap? Mak, letak pipi mak kat telefon, Ebi nak cium. Saya cium-cium telefon tu, dik. Saya cium-cium. Mak, letak tangan mak kat telefon, Ebi nak cium. Saya betul-betul nak cium tangan mak saya. Mak saya nangis-nangis dalam telefon tu. Saya dengar mak saya nangis-nangis kuat-kuat. Dia rindu saya. Saya lagi rindu kat dia. Mak, nanti Ebi balik, Ebi nak cium kaki mak tau. Ebi nak cium-cium kaki mak banyak-banyak kali. Saya nangis-nangis. Mak, Ebi minta maaf. Kenapalah bodohnya Ebi ni. Masa mak ada dengan Ebi tak pernah nak cium-cium mak. Mak dah sakit macam ni jauh-jauh, Ebi rindu nak cium mak. Mak, Ebi menyesal. Ebi tak cium mak. Mak, Ebi menyesal. Ebi tak peluk mak. Mak, Ebi menyesal. Tak peluk, tak cium mak. Adik-adik semua, saya balik, saya tengah ceramah. Ada orang letak kertas atas meja. Ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya sampai-sampai je ke hospital. Mak saya dah terbaring ke hospital. Ni penuh wayang. Adik, pandang muka saya. Muka mak saya ni penuh wayang. Sini wayang, sini wayang, sini wayang, penuh wayang. Saya nangis. Saya tengok mak saya cium-cium dia. Saya nangis, saya kata, ya Allah, dari saya umur 12 tahun, kawan saya semua suka main video game. Masa tu, ya Allah, lepas saya kenal kau, saya tak main dah video game. Saya tak cerita dah pasal video game. Saya cerita pasal kau. Ya Allah, kawan-kawan saya bila remaja sibuk cerita motor. Saya tak suka langsung dengan cerita motor. Saya jumpa kawan-kawan, saya cerita pasal kau. Ya Allah, kawan-kawan saya semua sibuk bercinta. Saya teringin, tapi saya kata, ya Allah, masa tu saya puji kau. Sampai kat universiti, kawan-kawan saya semua sibuk berniaga. Dia tunjuk kereta Ferrari depan saya. Dia tunjuk kereta besar-besar, cantik-cantik. Dia kata, Ebit, kau suka tak kereta ni? Ya Allah, masa tu saya jawab, saya tak nak kereta. Saya nak semua pelajar universiti jadi da'i, buat dakwah, kenal Nabi. Ya Allah, saya tak pernah kenal semua tu. Kalau awak nak tahu, saya tak heran langsung apa jenis kereta pun dalam dunia. Kalau awak nak tahu, biar saya beritahu kat awak. Saya tak heran langsung kalau apa-apa pun dalam dunia ni. Saya tak heran. Awak tahu apa yang saya heran? Saya cuma kerja kuat-kuat nak buat dakwah. Saya kerja kuat-kuat saya nak tolong mak saya. Yang lain semua saya tak peduli. Saya kata, ya Allah, saya cuma puji kau. Hari ini saya merayu, satu je saya nak dalam hidup saya daripada bahagian dunia saya. Saya minta tolong bangunkan mak saya. Saya nak cium dia. Dulu dia selalu cium saya tak balas. Dia peluk saya tolak-tolak. Dia cakap sayang, saya tak cakap sayang semula pada dia. Ya Allah, saya cuma minta bangunkanlah mak saya. Berilah keajaiban. Biar semua orang keliling semua terkejut. Biar semua orang kat hospital ni terkejut. Biar semua keluarga saya terkejut. Mak saya yang nazak boleh bangun dan sihat semula. Engkau je yang boleh buat. Saya tak pernah percaya selain daripada engkau. Tengah saya doa nangis-nangis, mak saya meninggal. Saya terus jatuh kat bawah. Di tepi katil tu saya jatuh. Saya macam tak nak bangun. Saya fikir saya nak bangun buat apa, mak saya dah tak ada. Saya bangun, saya cium mak saya. Saya kata, ya Allah, terima kasih ambil nyawa mak saya. Itulah doa saya 22 tahun yang lalu. Jangan matikan mak saya, melainkan matikan dia sebagai orang Islam. Jangan matikan mak saya, melainkan mati dia sebagai orang yang jaga semayang.